Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan masuk kepada subjek matematik tingkatan 3, okay, bab 9 garis lurus. Jadi, murid-murid semua boleh rujuk buku teks muka surat 233 sehingga 235. Okey, jadi standard pembelajaran kita hari ini adalah unit 3, 9.1.3, iaitu kita ingin menyiasat dan membuat inference tentang hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus tersebut. Ya. So, kita rujuk kepada rajah 1. Rajah 1 menunjukkan satu garis lurus yang dilukis pada satah kertas berdasarkan persamaan X tambah 2Y sama dengan 4. Okey, kalau awak tengok ini adalah satu garis lurus yang warna pink, purple ni. So, persamaan bagi garis lurus itu adalah X tambah 2Y sama dengan 4. Dan teliti kedudukan titik P, Q dan R. Titik P, Q dan R. Okey, dan kalau kita tengok dekat sini, titik P dan juga titik Q terletak di atas garis lukisan garis lurus. Okey, tapi titik R di luar. Okey, di luar garisan garis lurus. Apakah yang anda boleh nyatakan tentang titik P, titik Q dan titik R serta garis lurus yang dilukis? Okey, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, adalah kita nak tentukan, okey, adakah titik P, titik Q dan titik R ini, P, Q dan R ni, adakah dia terletak di atas garis lurus. Jadi kita kena ada pembuktian. Okey, macam mana kita nak buktikan? Jom kita mulakan. Okey, kita ada X, persamaan dia X tambah 2Y sama dengan 4. Okey, kita ambil persamaan dia asal, kita ambil persamaan daripada soalan. Okey, X tambah 2Y ini kita panggil sebelah kiri. Okey, dan 4 ini adalah sebelah kanan. Okey, macam mana kita nak buktikan satu titik itu adakah dia berada di atas garis lurus ataupun tidak? Okey, kita buat dulu untuk titik P. Okey, titik P koordinat dia adalah 4, 0. Ingat dia 4, 0. 4 ini adalah untuk paksi X, 0 adalah untuk paksi Y. Jadi 4 ini adalah untuk X, 0 ni adalah untuk Y. Jadi apa yang kita buat adalah kita pisahkan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okey, sebelah kiri kita ada, mana dapat persamaan ni daripada soalan. X tambah 2Y, sebelah kanan kita dapat adalah 4. Okey, jadi kalau kita tengok sebelah kiri ni ada X dan juga Y. Jadi apa yang kita nak buat adalah awak gantikan tempat X dengan 4, yang ni tadi X, yang ni adalah Y. Okey, yang ni adalah X. Yang ni adalah Y. Okey, jadi X adalah 4, Y adalah 0. Okey, jadi 2Y maksudnya 2 darab 0. Awak tekan sahaja kalkulator. 4 tambah 2 dalam kurungan 0 tutup kurungan. Awak tekan sama dengan, awak akan dapati jawapannya adalah 4. Dan kalau kita tengok dekat sini, kiri 4, kanan juga 4. Jadi maksudnya dia adalah sama. Okey, apa maksud sama tu nanti kita akan buat kesimpulan. Ya. Okey, so sekarang ni kita akan tengok titik yang kedua. Gantikan titik Q. Okey, tengok sekarang pada soalan, Q adalah 2, 1. 2 adalah X, 1 adalah Y. Okey, sama juga kaedah yang macam untuk titik P tadi. Kita asingkan kiri dengan kanan. Okey, kiri kita ada X tambah 2Y, salin balik dia punya persamaan. Okey, kanan kita ada 4. Jadi tempat X untuk untuk titik P, untuk titik Q, okey, X dia adalah 2, yang ni. Y dia adalah 1, yang ni. So kita gantikan. Jadi tekan saja kalkulator. 2 tambah 2, open bracket, buka kurungan, tekan 1, tutup kurungan, tekan sama dengan. So awak akan dapat jawapannya 4. Dan kamu dapati
nilainya adalah sama. Okey, macam mana pula dengan titik R? Sekarang kita tengok untuk titik R, koordinat dia adalah 1, 2. Yang ni nanti dia akan bagi dalam soalan ya. 1, 2. Jadi 1 untuk X, 2 untuk Y. Jadi sama juga kaedah, kita asingkan kiri dan kanan. Okey, jadi ini X sama dengan 1, tempat Y kita ganti dengan 2. Jadi kamu tekan saja kalkulator, 1 tambah 2 open bracket, open bracket 2 close the bracket. So awak akan dapat 5. Macam mana ni cikgu? Yang ni 4, sebelah kanan 4, sebelah kiri 5. Jadi ini adalah tidak sama. Okey, jadi kesimpulannya adalah titik-titik pada garis lurus atau titik-titik yang dilalui oleh garis lurus akan memenuhi persamaan garis lurus. Macam mana kita nak tahu dia memenuhi atau tidak? Kalau dia sama, maksudnya dia memenuhi. Jadi di sini titik P dan juga titik Q dia adalah memenuhi persamaan garis lurus. Macam mana pula dengan titik R? Okey, titik yang tidak terletak pada garis lurus tidak akan memenuhi persamaan garis lurus. Jadi itu sebab kalau dia tidak sama, maksudnya dia tidak memenuhi. Jadi kita dah dapat dia punya standard pembelajaran tadi adalah kita boleh membuat inference tentang hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus. Kalau dia berada di atas, betul-betul di atas garisan, dia akan memenuhi persamaan. Ataupun kalau kamu tengok dia tak ada bagi graf, dia hanya bagi persamaan dan juga nilai satu koordinat sahaja. So kalau dia sama, maksudnya dia memenuhi persamaan garis lurus. Kalau dia tak sama, dia tidak memenuhi persamaan garis lurus. Okey, sekarang kita tengok rajah 2. Kita ada titik P, Q, R. Dan persamaan bagi garis lurus adalah X tolak Y sama dengan negatif 3. Okey. Rajah 2 menunjukkan satu garis lurus yang dilukis pada satah katil berdasarkan persamaan X tolak Y sama dengan negatif 3. Teliti kedudukan PQR. PQR. So PQ terletak atas garis lurus. Jadi adakah dia akan memenuhi persamaan garis lurus? Nanti kita akan buktikan. Apakah yang anda boleh nyatakan tentang titik P, Q dan R serta garis lurus yang dilukis? So kita kena buat sama macam tadi. Okey, sebelah kiri X tolak Y sama dengan negatif 3. So negatif 3 sebelah kanan. Macam mana kita nak tahu kiri kanan? Kita tengok tanda sama dengan. Sebelum sama dengan sebelah kiri, selepas sama dengan sebelah kanan. Ya. Okey, so kita gantikan. Kita ambil satu titik. Kita ambil P dulu. Negatif 2, 1. So negatif 2 adalah X, 1 adalah Y. So kita asingkan kiri dengan kanan. Okey, tempat X kita ganti dengan negatif 2, tolak, Y dia adalah 1. Jadi tolak 1. Tekan kalkulator. Negatif 2 tolak 1, kamu akan dapat negatif 3. Jadi kalau kamu tengok sini, dia adalah sama. Jadi kalau kita tengok balik tadi contoh 1, kamu dah boleh tahu dah. Maksudnya untuk titik P ni dia adalah memenuhi persamaan garis lurus. Okey, sama juga untuk titik Q. Kita ada negatif 1 juga 2. So negatif 1 adalah untuk X, 2 adalah untuk Y. Jadi kamu gantikan X dengan negatif 1, Y ini dengan 2. So kamu kira kamu akan dapat negatif 3. Oh, sama juga dengan kanan. Okey, untuk R, alamak, tak sama. Okey, X dia 1, Y dia 3. Jadi 1 tolak 3 sama dengan negatif 2. Jadi kamu dah boleh buat kesimpulan. Okey, kalau titik-titik itu berada di atas, titik-titik yang dilalui oleh garis lurus akan memenuhi persamaan garis lurus. Kalau titik yang tidak terletak pada garis lurus tidak akan memenuhi persamaan garis lurus. Okey, jadi ini adalah kesimpulan yang kita boleh buat. Okey. Kita tengok kepada example 1. Tentukan sama ada titik P terletak pada garis lurus yang diberikan atau tidak. Maka yang ni tak ada graf, tak ada rajah. Ya, dia hanya bagi satu persamaan, dia bagi satu
titik dengan koordinat 28. Jadi nak mudahkan awak, tulis 2 ni adalah X, 8 ni adalah untuk Y. Jadi untuk persamaan ini sama juga kita asingkan kiri dan kanan. Okey, kiri kita ada Y, kanan kita ada 3X tambah 2. Okey, jadi tempat Y terus ganti. Oh, Y berapa tadi? 8. So, terus letak 8. So, yang kanan pula 3X tambah 2. Jadi, yang ni kena gantikan. Okey, untuk yang ni X sahaja yang ada di sebelah kanan. Jadi, X kita ganti dengan 2. Jadi, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapatlah 8. Jadi, kalau kamu tengok kiri dan kanan adalah sama. Jadi, apa kesimpulan yang awak boleh buat? Okey, jawapannya adalah sebab dia tanya, tentukan sama ada titik P terletak pada garis lurus yang diberikan atau tidak. Tentukan. Jadi, kamu kena jawab, ya, titik P terletak pada garis lurus yang diberikan. Okey, boleh faham? Kita tengok satu lagi contoh. Okey, tentukan sama ada titik P terletak pada garis lurus yang diberikan atau tidak. 2Y sama dengan negatif 5X tolak 7. Titik P adalah 4, 3. Okey, so kita tengok dia punya penyelesaian. Okey, sama juga diasingkan kiri dan kanan. Okey, kiri kita ada 2Y. Mana Y? Okey, 4 adalah X, 3 adalah Y. Jadi, 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, sebelah kanan kita ada negatif 5X tolak 7. So, negatif 5. Mana dapat 4 ni? Kita ambil daripada titik tadi. 4 tolak 7. Jadi, kamu tekan sahaja kalkulator, kamu akan dapat negatif 27. Tak sama pula. So, apa kesimpulan kita boleh buat? So, jawapannya adalah tidak. Titik P tidak terletak pada garis lurus. Jadi, itu sahaja objektif pembelajaran kita pada hari ini. Kamu boleh tentukan sama ada sesuatu titik itu terletak pada garis lurus ataupun tidak. Okey, sekian. Terima kasih. Kita jumpa akan datang. Bye.